A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, adik-adik yang saya kasihi, kita berjumpa lagi. Berjumpa lagi kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiah bersama dengan saya Ustaz Kamarul Arifin bin Ali, dan insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan bab yang ke-6, yang berkaitan dengan bidang yang ke-6 yang berkaitan dengan pengenalan tamadun Islam. Okey, baik. Apa hasil pembelajaran kita pada hari ini? Sebelum bermula kita tengok dulu set indeksi. Apakah perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat? Cuba kalian fikirkan. Cuba adik-adik fikirkan. Apa beza antara tamadun Islam, tamadun Barat? Adakahnya sama? Adakahnya boleh digunakan ataupun boleh kita ceritakan, canang-canangkan? Bolehkah kita canang-canangkan tamadun Barat tu? Fikir. Okey, baik. Kita tengok hasil pembelajaran pada hari ini. Ada 5 hasil pembelajaran menyatakan pengertian tamadun menurut Islam. Apakah maksud tamadun menurut Islam? Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan tamadun Islam. Bagaimana tamadun Islam ini berkembang. Bagaimana tamadun Islam ini semakin bercambah-cambah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Bezakan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat biar tahu jangan keliru. Kemudian yang keempat, menilai kesan tamadun Islam dalam kehidupan masyarakat hari ini. Apakah kesan, apakah efeknya tamadun Islam tu kepada diri kita? Diri kita masyarakat masa tu lah. Kemudian yang kelima, menjana idea untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam dan diamalkan dalam kehidupan. Okey, baik. Pengertian tamadun Islam. Ini memang kita tidak akan dapat lari. Memang kita tidak akan dapat lari daripada perkataan pengertian. Bila kita sebut berkaitan dengan satu-satu yang berkaitan dengan subjek pendidikan Islam ataupun agama Islam, pasti akan ada pengertian. Jadi dari segi bahasa, dari segi istilah, dua benda yang berbeza. Tapi biasanya akan ada lah. Bahasa, ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Ini maksud tamadun Islam dari segi bahasa. Ketinggian budaya, bahasa dan pembukaan bandar. Bagaimana satu-satu bandar itu dibuka? Okey. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, segala pencapaian dan kemajuan yang mencakupi semua aspek kegiatan manusia dari sudut kebudayaan, keilmuan dan keagamaan yang berasaskan prinsip akidah, syariah dan akhlak Islam. Ini dari segi istilah. Segala pencapaian, apa yang kita dapat capai, kemajuan yang kita ada, itu yang kita maksudkan dengan tamadun Islam. Dari segi istilah, yang berasaskan kepada prinsip Islam, iaitu akidah, akhlak, syariah dan syariah dan akhlak Islamiyah. Kena ingat. Okey. Baik. Keistimewaan tamadun Islam, ada 6 keistimewaan tamadun Islam. Ini awak kena ingat, ini biasa soalan famous keluar ni. Ini keistimewaan tamadun Islam. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Awak ingat yang depan tu pun tak apa. Awak ingat kesejagatan,
keterbukaan sepanjang zaman, toleransi, kesatuan, keistimewaan antara dunia dan akhirat. Okey, kita tengok satu-satu. Kesejagatan dapat dilihat di mana-mana sahaja tanpa sempadan geografi. Sejagat, menyeluruh. Keterbukaan, menerima kemajuan tamadun lain jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan serta tidak jumud. Tamadun yang ada, kita boleh terima tamadun yang ada, tamadun asal, asalkan tidak terlalu jumud. Jumud ni maksudnya tidak terlalu kotor, tidak terlalu cetek. Macam mana saya nak kata jumud? Nyasik terlalu lama. Contoh, mun awak lah. Orang madah awak jumud. Jumud lah awak tu. Jumud tu macam awak nak nampak sederhana tapi terlalu jumud. Awak nak nampak sederhana, awak pakai baju jubah, koyak sana sini, awak kata ke orang, aku tu orang yang bersyukur. Itu jumud. Kita menampakkan Islam itu terlalu rendah. Gitu. Kemudian yang ketiga, sepanjang zaman, kesan tamadun Islam bermula daripada kebangkitan Rasulullah SAW sehingga pada hari ini. Okey. Baik. Kemudian yang keempat, toleransi. Hidup harmoni tanpa mengancam hak kebebasan dan asasi golongan bukan Muslim untuk mengamalkan agama serta budaya mereka. Itu yang berlaku dalam Malaysia kita lah. Toleransi. Kita tidak mengancam agama orang, orang pun tidak mengancam agama kita. Hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Kemudian yang kelima ialah kesatuan. Kesatuan, akidah menyatukan umat Islam daripada pelbagai bangsa dan budaya yang berbeza. Jadi akidah menyatukan umat Islam daripada bangsa yang berbeza. Ada bangsa Melano, bangsa Melayu, bangsa Iban, Kadazan. Tidak boleh masuk agama Islam sih? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Kemudian yang keenam, keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Islam tidak membataskan kemajuan dari aspek fizikal serta keduniaan semata-mata, bahkan turut menekankan aspek pembangunan rohani. Bukan setakat fizikal, bukan setakat secara batin zahir, secara batin pun dilihat. Baik. Perkembangan tamadun Islam, tak silap saya ada 8 ke 9 turutan ini. Turutan perkembangan tamadun Islam ini. Kita tengok pada zaman Nabi Muhammad SAW, tamadun Islam berkembang pada awal kewujudan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 610 hingga 623 Masihi, kemunculan Islam di Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, kemudian berada di Madinah. Okey. Baginda berusaha untuk memulihkan akidah masyarakat yang menyembah selain daripada Allah atau mempersekutukannya. Baginda juga berusaha untuk memulihkan akhlak masyarakat yang banyak melakukan penindasan terhadap golongan hamba, wanita dan kanak-kanak, terutamanya bayi perempuan yang dibunuh sebaik sahaja dilahirkan. Ini berlaku pada zaman era masyarakat jahiliah. Mereka membunuh bayi perempuan yang tidak berdosa, dibunuh sebab mereka mengatakan bahawa perempuan ini kotor, perempuan ini yang membawa sial kepada keluarga, maka mereka bunuh bayi perempuan tadi. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Kemudian yang keempat, Baginda SAW menyeru kepada hak persaudaraan, hak persamaan manusia tanpa mengira bangsa dan kaum,
kerana banyak peperangan berlaku disebabkan perasaan ta'assub dan mendalam kepada kabilah masing-masing. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Kalau kita singkap sirah-sirah Nabi SAW, mereka golongan-golongan kabilah-kabilah ni, mereka ta'assub dengan kabilah-kabilah mereka. Kabilah ni maksudnya kaum mereka lah. Quraisy ta'assub dengan kaum Quraisynya, mengatakan bahawa kaum Quraisy adalah golongan para nabi. Ada yang ta'assub dengan kaum muhajirinya, ada yang ta'assub dengan kaum ansarnya. Begitulah. Itu contoh yang saya bawakan. Baik, itu perkembangan pada zaman Nabi SAW di Mekah. Kita tengok yang kedua di Madinah. Di Madinah. Kalau kita tengok di Mekah tadi 610 hingga 623, maksudnya Nabi SAW berada di Mekah selama 13 tahun. Kita tengok yang kedua, zaman Nabi SAW berada di Madinah 623, 633, yakni selama 10 tahun. Kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah yang terdiri daripada bangsa Arab dan Yahudi. Pada zaman Nabi SAW berada di Madinah, munculnya satu kerajaan. Diwujudkan satu kerajaan. Yang mana kerajaan itu ialah kerajaan perpaduan di antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi. Okey. Kemudian yang kedua, Masjid Quba dibina di Madinah yang menjadi pusat keagamaan, pentadbiran, keilmuan dan kemasyarakatan. Yang ketiga, kewujudan undang-undang pertama negara Islam yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Yang keempat, umat Islam telah membina kekuatan ketenteraan dan telah memenangi beberapa siri peperangan. Di Madinah, Nabi SAW banyak memenangi siri-siri peperangan. Banyak, sangat banyak. Apa peperangan-peperangan yang Nabi SAW berjaya menangi di Madinah? Boleh cari. Google. Saya tak akan bagikan secara direct, sebab kalau saya bagikan secara direct, kamu tidak akan ada usaha untuk mencari. Baik. Kemudian seterusnya Mekah telah dibuka di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Kemudian orang Islam mula mencuburi bidang perniagaan, pertanian dan penternakan. Kemudian yang terakhir ialah prinsip syura diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam pentadbiran negara Islam. Prinsip syura ini maksudnya mereka sentiasa bermesyuarat. Apa-apa hal, kuasa mutlak bukan berada di tangan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW boleh mengatakan bahawa boleh dikatakan bahawa dia adalah pemegang kuasa mutlak, tapi tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Mereka akan mengadakan syura. Syura ni mereka akan berkumpul, berbincang bagaimana kita nak serang ke tidak. Begitulah. Macam awak lah nak pilih pemimpin, buat syura dulu. Bila ada syura, insyaAllah pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang terbaik. Gitu. Baik. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 632, 634, 2 tahun je. Perkembangan memerangi golongan murtad setelah kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah bin Habib yang dikenali sebagai Musailamah Al-Kazzab dan Yamamah, sehingga dapat mengalahkan mereka. Pada zaman selepas wafatnya Nabi SAW, selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, maka tampuk kepimpinan Islam, tampuk kepimpinan kerajaan dipegang oleh para khalifah. Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu kita kena ingat. Ada 4 khalifah besar. Jadi pada awal-awal pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, muncullah banyak nabi-nabi palsu muncul.
Mereka mengatakan, aku adalah Nabi, aku layak memegang tampuk pemerintahan ini. Aku adalah Nabi, aku menerima surah Yasin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat zaman tu saja, zaman ni pun ada lagi yang mengaku dia adalah Nabi. Sampaikan ada Nabi mengaku bahawa aku adalah Nabi Melayu. Mana datang? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah khatimul anbiya. Nabi penutup. Dah set dah Nabi lagi selepasnya. Jangan nak pandai-pandai. Okey. Baik. Jadi pada peringkat awal diperangi golongan yang murtad ini yang mengatakan bahawa mereka ini adalah nabi, mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akazzab, pendusta, penipu. Baik, yang kedua memerangi golongan yang enggan menunaikan kewajipan membayar zakat setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berjaya mengalahkan mereka. Ini tamadun yang kedua selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamadun Islam yang kedua selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana yang pertama tadi perangi golongan murtad. Yang kedua memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq kata, siapa-siapa yang enggan membayar zakat, maka bakarlah rumahnya. Ada kisah-kisah yang mengatakan sebegitulah. Kemudian mengarahkan tulisan Al-Quran dikumpulkan untuk dijadikan salinan rasmi khalifah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpannya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan untuk ditulis apa yang diwahyukan kepada baginda, cuma baginda sampaikan kepada para sahabat yang buat inisiatif untuk kumpulkan dalam satu mushaf yang kita panggilkan sebagai mushaf Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini. Sekiranya pada zaman khulafah ini tidak dikumpulkan Al-Quran, tidak disalin semula Al-Quran, saya rasa sampai kepada kita mungkin banyak benda-benda yang bercanggah dengan apa yang sepatutnya. Walaupun hafalan-hafalan orang terdahulu baik, mungkin sampai kepada kita, hafalan kita ni kurang. Kita nak jaga ni tak boleh. Jadi Al-Quran akan jadi caca marba. Okey. Kemudian yang keempat, perluasan negara Islam sehingga ke Iraq dan Syam setelah melalui beberapa siri peperangan. Ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kena ingat Islam tertegak bukan disebabkan mata pedang. Bukan juga disebabkan mata keris yang kat belakang saya ni, bukan. Islam tertegak kerana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam tertegak kerana indahnya agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab mata pedang. Kalau kita nak katakan bahawa disebabkan mata pedang lah Islam ini tertegak, maka tidak adalah masyarakat yang berani untuk masuk ke dalam agama Islam pada masa kita ini. Boleh jadi, kan? Baik. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, pada tahun 634-644, 10 tahun, Baitul Maqdis di Palestin telah jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Islam pada tahun 636 Masihi tanpa berlaku pertumpahan darah, dan Umar radhiyallahu anhu sendiri menerima penyerahan rasmi kota tersebut. Palestin, tengok Baitul Maqdis di Palestin jatuh ke tangan orang Islam. Pada zaman itu tidak dipegang oleh orang Islam. Tapi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, membawa tentera-tenteranya untuk masuk ke dalam Palestin, menakluk Baitul Maqdis, maka dia pun dapat dan Palestin berada di bawah pemerintahan Islam. Baitul Maqdis berada di bawah pemerintahan Islam. Kita tengok yang kedua, menyambung usaha meluaskan negara Islam di Iraq dan sekitarnya sehingga dapat menewaskan Empayar Parsi
pada tahun 642 Masehi. Seperti mana yang kita tahu, Empire Parsi ni adalah satu empire yang besar, yang sangat gah pada zaman tersebut. Boleh kalah kepada Saidina tentera Islam pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. Memperkenalkan undang-undang tanah baharu dengan menjadikan tanah-tanah awam di Mesir, Syam dan Iraq sebagai hak milik kerajaan. Dikekalkan pemilikan tanah yang sedia ada kepada pemilikan dan dikenakan cukai terhadap hasilnya yang dikenali sebagai haraj. Haraj ini adalah cukai yang telah diberikan oleh yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk tanah yang mana disewakan kepada orang dikenakan cukai. Gitu. Kemudian yang kelima ialah menggalakkan rakyat untuk membuka tanah-tanah pertanian yang baharu dan mengambilnya semula jika tidak diusahakan. Sayyidina Umar bagi kepada rakyat, kau ambillah tanah ni, usahakan buat pertanian dan sebagainya. Sekiranya tidak diusahakan, kerajaan akan ambil balik. Okey. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, perkembangan meluaskan kerajaan Islam sehingga Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Samarkandi. Ini Afghanistan kan? Afghanistan yang baru-baru berlaku ni kan? Isu Taliban. Yang mana Taliban menakhluki Kabul. Saya tak ingat apa nama. Menakhluki satu kawasan tu, maka kawasan terus menjadi kawasan Taliban. Hebatnya tentera Taliban ini. Tapi kita jangan duk fikir bahawa Taliban ni jahat, sebab yang menjahat-jahatkan tentera Taliban ini adalah golongan-golongan barat. Jadi mereka akan memburuk-burukkan sehinggalah Taliban ini jatuh. Okey, Samarkandi, Tajikistan, Turkmenistan, Khurasan, Uzbekistan dan Tabaristan. Banyak ni. Tan semua belakang. Di sebelah timur serta Afrika Utara seperti Libya, Jazair, Tunisia dan Maghribi di sebelah barat. Awak carilah nama-nama baru ni. Jazair ni apa nama baru dia, Tunis tu apa nama baru dia, Maghribi saya rasa masih Maghribi. Okey. Penulisan semula Al-Quran dengan menggunakan satu bentuk tulisan sahaja yang dikenali sebagai Resam Utsmani bertujuan untuk mengelakkan perpecahan dalam kalangan umat Islam disebabkan perbezaan qiraat dan tulisan Al-Quran yang ada di tangan mereka. Banyaklah qiraat-qiraat yang berbeza. Qiraat kita tak nak bincangkan sebab qiraat memang banyak yang berbeza lah. Ada qiraat 7, qiraat 10. Itu mana-mana pelajar KKQ dia akan belajar, dia tahulah. Baik. Yang keenam, pada zaman Khalifah Ali bin Abu Talib tahun 656-661 memerangi golongan Khawarij yang cuba untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam disebabkan mereka tidak bersetuju dengan penyerahan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka ini tidak bersetuju dengan kerajaan Umayyah selepas zaman Ali bin Abi Talib. Kita tengok pada zaman Umayyah, pada zaman Umayyah memulakan perluasan negara Islam setelah terhenti disebabkan oleh pembunuhan Sayyidina Uthman sehingga dapat menguasai utara Afrika, Spanyol, Andalus dan wilayah Asia Tengah serta India. Zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah zaman kecemerlangan kerana beliau menegakkan keadilan secara menyeluruh. Ini pada zaman selepas zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, munculnya zaman Umayyah, yang mana pada zaman itu terdapat juga satu zaman lagi iaitu zaman
pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang mana dikatakan bahawa pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini memang sangat gegah lah. Dia ceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz ini tidak pernah menggunakan harta kerajaan sesuka hati. Berbeza dengan kita. Nampak plug aja cucuk, charge handphone, kan? Sedangkan tu harta kerajaan. Harta kerajaan ni maksudnya kerajaan yang bayar. Kita cucuk dekat masjid, cucuk charge telefon. Kerajaan punya. Kita tak bayar pun kat masjid tu. Itu kita kena fikirkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan bahawa menggunakan lilin hanya untuk urusan rasmi sahaja. Lilin kerajaan lah digunakan untuk urusan rasmi sahaja. Sekiranya dia nak baca buku ke apa ke, dia gunakan lilin ni sendiri. Okay. Berjaya menghapuskan kemiskinan, ini pada zaman Umayyah. Kemudian bermula aktiviti penterjemahan ilmu daripada bahasa Latin ke bahasa Arab. Ilmu sains dan teknologi mula berkembang seperti dalam bidang pertanian, peperangan dan perkapalan. Baik. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, tadi selepas zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian jatuh kepada zaman Umayyah. Ini zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat keilmuan yang terkemuka. Aktiviti penterjemahan ilmu semakin rancak daripada bahasa Yunani, Farsi dan India ke dalam bahasa Arab. Kemunculan tokoh-tokoh dalam bidang fiqh seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbali. Kemudian kemunculan tokoh-tokoh dalam bidang hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Kemudian kemunculan tokoh-tokoh sains Islam seperti Ibn Sina, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan Al-Biruni. Penaklukan semula Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian penubuhan Universiti Qurtubah di Andalus dan Al-Azhar di Mesir. Ini perkembangan tamadun-tamadun yang ada pada zaman tersebut, dan ini adalah yang terakhir, zaman kerajaan Uthmaniyah. Al-Qustantiniyah ditawan oleh tentera Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dan ditukar nama kepada Istanbul. Qustantiniyah adalah Istanbul pada zaman sekarang. Istanbul menjadi pusat perdagangan yang terkenal. Kemudian kerajaan Uthmaniyah mempertahankan negara-negara Islam daripada serangan tentera Salib. Kemudian memperkenalkan wang kertas pertama kerajaan Uthmaniyah. Kemudian pembinaan landasan kereta api dari Syam ke Madinah. Kemudian mewujudkan bursa saham di Istanbul. Baik. Apakah perbezaan di antara tamadun Islam dengan tamadun Barat tu? Apa bezanya? Okey, kita tengok Islam adalah asas tamadun dan prinsip-prinsipnya tidak akan berubah-ubah. Prinsip dalam tamadun Islam masih akan berubah. Berbeza dengan tamadun Barat, yang mana agama ialah kebudayaan masyarakat yang boleh berubah-ubah. Tamadun Barat, agama mereka ini adalah budaya masyarakat yang mana akan mengikut kesesuaian budaya mereka. Islam pula adalah asas tamadun. Maksud asas tamadun ialah itu adalah tiang kepada tamadun. Islam dia ginilah. Ini Islam. Islam ni tiang kepada tamadun.
Apa-apa kita letak ke atas, Islam ni dulu yang kena. Berbeza dengan tamadun barat. Tamadun barat, agama mereka ni, awak bayangkan agama mereka ni sekadar mengikut kebudayaan masyarakat. Mun masyarakat mula macam ya, agama mereka akan berubah macam ya. Mun masyarakat mula macam tu, agama mereka akan berubah macam tu. Berbeza dengan Islam, Islam ini dah memang dia punya tapak, asas dia. Tapi atas dia yang akan berubah. Bawah dia tak berubah, prinsip bawah dia tak berubah. Itu awak kena faham lah. Kemudian yang kedua, berasaskan konsep kesepaduan antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, iaitu antara dunia dan akhirat. Kemudian tamadun barat hanya menumpukan kepada aspek keduniaan semata-mata tanpa menghiraukan tuntutan agama. Tamadun barat khusus untuk dunia sahaja. Tamadun Islam untuk dunia, untuk akhirat. Kemajuan mestilah tidak bertentangan dengan objektif dan tujuan agama. Okey, kemajuan. Kita nak mencapai kemajuan boleh sih? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Kita tak menakluk satu-satu tempat itu ikut suka kita. Kemudian yang terakhir ialah kemajuan mengutamakan keuntungan semata-mata tanpa terikat dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama. Itu adalah tamadun barat. Kesan tamadun Islam, ada 5 kesan kalau saya tak silap, daripada segi sosial, ekonomi, sains dan teknologi, dan falsafah dan keamanan global. Kita tengok yang pertama ialah sosial. Sumbangan dari segi sosial memperkenalkan prinsip persamaan antara manusia kerana mereka berasal daripada bapa yang satu, iaitu Nabi Adam AS. Prinsip persamaan ini tidak berjaya menyebarkan Islam ke serata pelosok, telah berjaya menyebarkan Islam ke serata pelosok dunia dan diterima oleh pelbagai bangsa. Kita ni hasil daripada satu pokok yang sama. Yang atas tu lain lah. Ada yang daripada ranting ni. Amna daripada ranting ini. Saya dari ranting ini. Mirza daripada ranting ini. Siapa lagi? Syafiqah daripada ranting ini. Syaimah daripada ranting ni. Sumi daripada ranting ni. Macam tu lah. Dia berbeza-beza. Kemudian mempromosikan kedamaian dan toleransi antara agama, sehingga kan masyarakat bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka selain ia tidak menimbulkan kemudaratan. Selagi ia tidak menimbulkan kemudaratan. Awak nak amalkan agama awak, amalkan agamamu untukmu, agamaku untukku. Itu kata Allah lah. Macam mana ayat dia saya tak ingat. Tak apalah. Agama kamu untuk kamu. Jangan kamu cerita, jangan kamu ajak, jangan kamu bercanggah dengan agama kamu. Jangan kamu berlebih-lebihan dengan agama kamu. Begitulah maksudnya. Supaya tidaklah berlaku mudarat ini. Kemudian ketiga, memartabatkan keadilan sehingga semua golongan termasuk mereka yang bukan Islam mendapat jaminan hak masing-masing dalam negara Islam. Orang yang bukan Islam pun dapat keistimewaan dalam negara Islam. Dari segi ekonomi, menutup ruang penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin dengan memberikan alternatif muamalat secara Islam yang bebas daripada riba dan perjudian. Ini bahaya ni. Riba pun masih ada lagi zaman sekarang. Perjudian pun masih ada lagi zaman sekarang. Sampai bila kita nak maju kan? Okay. Kemudian menjamin hak untuk menjalankan aktiviti ekonomi kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan kaum. Yang ketiga, memperkenalkan prinsip ekonomi yang telus
bagi membolehkan anggota masyarakat bersaing antara satu sama lain secara harmoni dan saling membantu. Itu dari segi ekonomi. Kita dalam bab ekonomi ni kena saling bantu-bantulah. Jangan kita saling bantu-bantu jatuh kawan lain. Biar saling bantu-bantu, biar sama-sama naik. Dari segi sains dan teknologi, mempunyai tokoh yang menyumbang penulisan dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan iaitu Ibn Sina, serta bidang matematik dan astronomi iaitu Al-Khawarizmi. Dari segi falsafah pula, mempunyai tokoh falsafah yang terkenal seperti Al-Khindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Sebahagian mereka telah menterjemahkan ilmu falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab. Keamanan global, Syekh Abdullah bin Bayits telah menerima anugerah Duta Kebebasan dan Keamanan pada sidang kemuncak global tentang agama, keamanan dan keselamatan kali kedua oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan April 2019 di Geneva. Keamanan global maksudnya tokoh Islam Syekh Abdullah bin Bayits. Okay. Al-Khawarizmi, trivia kita tengok bawah dia. Al-Khawarizmi Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau terkenal dalam bidang matematik, falak dan geografi. Antara kitab beliau yang terkenal ialah kitab Al-Jabru wal Muqabbalah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Baik, kita tengok kat sini. Ini siapa ni? Awang. Awang dan Ikhwan. Mak dia tu Amna. Kita bawa nama lain lah. Humaira. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah. Tadi saya belajar bab tamadun Islam di sekolah, dia kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, topik yang menarik, bapak dia kata kan. Mak dia kata, Ismail. Oh, Ismail nama dia. Oh. Ismail, belajar dari era bila sehingga era bila? Saya belajar dari era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga era kerajaan Bani Abbasiyah. Tahukah kamu kenapa tamadun Islam berkembang dari satu era ke satu era? Ismail kata apa? Kerana Islam menggalakkan pengikutnya memberi sumbangan dalam kehidupan. Mak dia kata apa pula? Kita memiliki tokoh hebat dalam bidang matematik seperti Al-Khawarizmi. Itu mak dia kata lah. Bapak dia kata apa pula? Dalam bidang perubatan, kita juga ada tokoh yang hebat seperti Ibn Sina. Alhamdulillah, bapak dia kata kan. Semoga berjaya. Tu je yang mak bapak dia cerita. Okey, mempelajari tamadun Islam menjadikan kita bersemangat untuk memperjuangkan Islam dalam kehidupan. Bila kita belajar tentang tamadun Islam ini, maka kita akan semakin bersemangat untuk belajar ataupun memperjuangkan agama Islam ini, sebab kita tahu keperitan, kesusahan, kepayahan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'in dan sebagainya mempertahankan agama Islam ni sangat susah. Jadi kita kena hargailah apa yang telah mereka usahakan. Idea untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam dan diamalkan dalam kehidupan, menghormati sumbangan tamadun-tamadun dari timur atau barat dan mengambil serta mencontohi kebaikan yang terkandung di dalamnya seperti ulama silam yang berlumba-lumba untuk menterjemahkan ilmu yang bermanfaat ke dalam bahasa Arab. Kita harus hormati sumbangan orang. Okey? Dan contohi apa yang mereka buat. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu bermanfaat yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka pada masa kini
sama ada daripada kalangan orang Islam ataupun bukan Islam. Baca mana yang baik ambil. Dalam bidang falsafah contohnya, ada tokoh-tokoh Islam yang tokoh-tokoh bukan Islam yang kita boleh ambil contoh. Ambil saja contoh yang baik. Jangan yang tak baik jangan ambil lah. Kemudian yang ketiga, meniru sikap dan sikap yang positif daripada masyarakat yang bertamadun tinggi walaupun mereka bukan Islam, seperti sikap rajin belajar dan bekerja. Yang ketiga ni kita tengok, kita ambil contoh masyarakat Cina. Minta maaf mungkin ada penonton saya dalam kalangan masyarakat Cina, mungkin ada yang tengah tengok. Masyarakat Cina ni dia sangat rajin. Okey. Jadi mana mereka ni kadang-kadang bukan Muslim pun, tapi mereka sangat rajin. Dalam ibadah pun mereka rajin. Dalam pekerjaan, dalam bisnes mereka sangat rajin. Jadi itu contoh yang kita perlu ambil supaya tamadun Islam ini akan terus berkembang. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi tinggi yang terkini dalam menjalani kehidupan seharian jika ia tidak membebankan kewangan. Manfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang kelima, menjauhi budaya asing yang boleh menjejaskan akidah, ibadah dan akhlak. Jauhkan budaya asing yang bercanggah dengan prinsip agama. Baik, ini adalah latihan pengukuhan. Dalam buku teks kamu ada, boleh tengok. Saya tak ingat muka surat berapa. Yang penting adalah dalam buku teks kamu. Muka surat 187. Muka surat 187. Siapkan dan masukkan ke dalam Google Classroom. InsyaAllah saya rasa cukup setakat ini saja kelas kita. Kita akan berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Sekiranya ada persoalan, boleh terus tanya saya. Jangan malu, jangan segan. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Saya rasa cukup setakat ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.